Perbincangan pada kali ini adalah berkaitan dengan faedah daripada perdagangan antarabangsa, dan ini adalah perbincangan part 1, yaitu perbincangan tentang faedah mutlak. Kita akan lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan faedah mutlak. Faedah mutlak merupakan keuntungan yang dinikmati oleh sesebuah negara kerana mengkhusus dalam pengeluaran barangan yang negara itu lebih cekap berbanding negara lain. Konsep lebih cekap merujuk kepada dapat mengeluarkan dengan jumlah yang lebih banyak berbanding negara lain. Sebelum kita melihat perbincangan lebih lanjut tentang faedah mutlak, kita akan bincangkan dahulu andaian-andaian dalam faedah mutlak. Terdapat 6 andaian yang dibincangkan, yaitu yang pertama adalah terdapat hanya 2 buah negara sahaja yang menjalankan perdagangan antarabangsa. Yang kedua, hanya terdapat 2 jenis barang sahaja. Yang ketiga, hanya terdapat 2 faktor pengeluaran sahaja. Yang keempat, kedua-dua negara mencapai guna tenaga penuh. Bermakna semua faktor pengeluaran telah digunakan sepenuhnya. Yang kelima, kedua-dua negara menjalankan perdagangan bebas, yaitu tiada sekatan perdagangan. Dan yang keenam, tiada kos pengangkutan dalam menjalankan perdagangan antarabangsa. Sekarang kita akan bincangkan faedah mutlak merujuk kepada jadual. Jadi sekarang kita boleh lihat jadual. Ada 2 buah jadual yang dipaparkan di sini. Satu adalah sebelum pengkhususan dan satu adalah selepas pengkhususan. Dan kalau kita lihat merujuk kepada jadwal, terdapat 2 buah negara, yaitu Malaysia dengan Thailand. Dan terdapat 2 jenis barangan, yaitu beras dengan getah. Oke, sekarang kita akan lihat. Kita akan bincangkan dahulu, yaitu sebelum pengkhususan. Dan kita akan merujuk kepada satu-satu negara. Kita akan lihat dahulu bagi negara Malaysia. Bagi negara Malaysia, Malaysia dapat mengeluarkan 50 kg beras dan 100 kg getah. Manakala bagi negara Thailand, dia boleh mengeluarkan 80 kg beras dan 40 kg getah. Dan kalau kita lihat jumlah pengeluaran dunia sebelum pengkhususan adalah beras adalah 130 dan getah adalah 140. Oke, sekarang kita akan lihat konsep faedah mutlak. Untuk melihat konsep faedah mutlak, maka kita akan merujuk kepada jenis barangan. Oke, jadi sekarang kita akan lihat beras. Lihat anak panah di sana. Merujuk kepada anak panah, dia anak panah pada beras. Untuk pengeluaran beras, kalau kita lihat, negara Thailand dapat mengeluarkan dengan lebih banyak berbanding Malaysia. Dia boleh keluarkan sebanyak 80 kg beras berbanding Malaysia yang hanya dapat mengeluarkan 50 kg. Ini bermakna Thailand mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran beras. Sekarang kita rujuk pula bagi pengeluaran getah. Bagi pengeluaran getah, Malaysia dapat mengeluarkan sebanyak 100 kg, manakala bagi Thailand dia hanya dapat mengeluarkan 40 kg. Ini bermakna kalau kita lihat, Malaysia mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran getah. Ini karena Malaysia boleh mengeluarkan getah dengan jumlah yang lebih banyak berbanding dengan Thailand. Okey, apabila kita lihat seperti ini, maka apa yang dilakukan oleh setiap negara adalah mengkhusus dalam pengeluaran yang mana negara tersebut mempunyai faedah mutlak terhadap barangan tersebut. Ini bermakna, kalau kita lihat pada jadual di bawah, selepas pengkhususan. Oleh kerana Malaysia mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran getah, maka Malaysia akan mengkhusus dalam pengeluaran getah. Oleh kerana hanya terdapat 2 faktor pengeluaran sahaja, maka sekarang kedua-dua faktor pengeluaran tersebut akan mengeluarkan getah. Maka jumlah getah yang dapat dikeluarkan adalah 200, yaitu 100 darab 2. 2 merujuk kepada 2 orang faktor pengeluaran. Manakala bagi beras, tidak ada pengeluaran karena kedua-dua faktor pengeluaran di Malaysia mengkhusus kepada pengeluaran getah. Sekarang kita akan lihat pula bagi Thailand. Apa pula yang terjadi kepada Thailand? Jadi kalau kita lihat jadual di atas,
Thailand mempunyai faedah mutlak dalam pengeluaran beras, bermakna Thailand akan mengkhusus dalam pengeluaran beras. Oleh itu, kita lihat jadual di bawah. Bagi Thailand, selepas pengkhususan, maka Thailand dapat mengeluarkan beras sebanyak 160 kg, yaitu kedua-dua faktor pengeluaran mengkhusus dalam pengeluaran beras, maka 80 darab 2 orang faktor pengeluaran bermakna 160. Manakala bagi pengeluaran getah, jumlah pengeluaran getah bagi Thailand adalah kosong karena kedua-dua faktor pengeluaran tersebut mengkhusus dalam pengeluaran beras. Dan kalau kita lihat bagi pengeluaran dunia, jumlah di sana, jumlah pengeluaran dunia bagi beras adalah 160, manakala jumlah pengeluaran getah adalah 200 kg. Kita sudah membincangkan jadwal sebelum pengkhususan dan selepas pengkhususan, dan perbincangan seterusnya adalah selepas perdagangan antarabangsa. Oke, bagaimanapun, sebelum perdagangan antarabangsa dilakukan, maka perlu ditentukan dahulu kadar pertukaran yang menguntungkan bagi kedua-dua buah negara. Oke, sekarang kita akan tentukan kadar pertukaran yang akan menguntungkan Malaysia dan Thailand. Oke, sekarang lihat jadwal. Jadwal ini menunjukkan yang sebelum pengkhususan. Masih lagi, Malaysia mengeluarkan beras 50 kg dan getah 100 kg, manakala Thailand mengeluarkan beras 80 kg dan getah 40 kg. Oke, sekarang kita akan tentukan kadar pertukaran antara Malaysia dengan Thailand. Kita akan bincangkan dahulu di Malaysia. Oke, bagi Malaysia, kalau kita lihat, Malaysia mengeluarkan, lihat jadwal di bawah, bahagian paling kiri, Malaysia mengeluarkan 50 kg beras dan 100 kg getah, bermakna ini adalah kadar pertukaran bagi Malaysia. Di dalam Malaysia, kadar pertukarannya adalah 50 kg beras bersamaan dengan 100 kg getah. Maka sekarang kita akan hitung kadar pertukaran. Ini bermakna, kalau kita lihat, 1 kg beras bersamaan dengan 100 bahagi 50, dan kita akan dapati kadar pertukaran di Malaysia adalah 1 kg beras bersamaan dengan 2 kg getah. Ini adalah kadar pertukaran di Malaysia. Sekarang kita akan lihat kadar pertukaran di Thailand. Di Thailand, kalau kita lihat, pengeluaran di sana 80 kg beras bersamaan dengan 40 kg getah. Rujuk jadwal, Thailand mengeluarkan beras 80 kg dan getah 40 kg, bermakna kadar pertukaran dalam negara bagi Thailand adalah 80 kg beras sama dengan 40 kg getah. Jadi sekarang kita akan lihat kadar pertukaran 1 kg beras bersamaan dengan 40 bahagi 80, dan kita dapati kadar pertukaran bagi Thailand adalah 1 kg beras bersamaan dengan 0,5 kg getah. Oke, jadi kita boleh lihat di sana, lihat yang berwarna merah bagi Malaysia dan bagi Thailand. Jadi sekarang kita akan tentukan kadar pertukaran yang menguntungkan bagi kedua-dua buah negara. Lihat jadwal ataupun kotak putih paling kanan, kadar pertukaran Malaysia dan Thailand. Maka lingkungan kadar pertukaran yang menguntungkan bagi Malaysia dan Thailand adalah 1 kg beras bersamaan dengan 0,5 kg getah sehingga 2 kg getah. Bermakna, kalau kita lihat di sini, dalam lingkungan ini adalah menguntungkan bagi kedua-dua buah negara, yaitu 1 kg beras boleh ditukar antara 0,5 kg getah sehingga 2 kg getah. Ini adalah kadar pertukaran yang menguntungkan bagi Malaysia dan Thailand. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah penghitungan selepas perdagangan antarabangsa. Terdapat dua buah jadwal di atas dan jadwal di bawah. Jadwal di atas merujuk kepada proses penghitungan, manakala jadwal di bawah merujuk kepada selepas perdagangan antarabangsa. Sebenarnya kita akan ambil yang selepas perdagangan antarabangsa, tetapi untuk memudahkan, maka cikgu akan tunjukkan contoh pengiraan ataupun proses pengiraan pada jadwal di bahagian atas. Oke, sebelum kita melihat proses pengiraan, maka kita akan rujuk semula kadar pertukaran yang telah ditetapkan sebelum ini yang menguntungkan bagi kedua-dua buah negara, yaitu dalam lingkungan
0,5 kilogram getah sehingga 2 kilogram getah bagi setiap 1 kilogram beras. Okey, dan diandaikan kedua-dua buah negara iaitu Malaysia dan Thailand bersetuju untuk menetapkan kadar pertukaran 1 kilogram beras bersamaan dengan 1 kilogram getah. Ini adalah kadar pertukaran yang telah ditetapkan atau dipersetujui oleh Malaysia dan Thailand, dan kadar pertukaran ini berada dalam lingkungan kadar pertukaran yang menguntungkan, iaitu 1 kilogram beras bersamaan dengan 0,5 kilogram getah hingga 2 kilogram getah. Okey, sekarang kita lihat jadual di atas. Ini adalah selepas pengkhususan. Kalau kita lihat semula jadual selepas pengkhususan, iaitu Malaysia mengeluarkan atau Malaysia mengkhusus dalam pengeluaran getah iaitu sebanyak 200 kg, manakala Thailand mengkhusus dalam pengeluaran beras sebanyak 160 kg. Maka ini adalah pengeluaran dalam negara selepas pengkhususan tetapi sebelum perdagangan antarabangsa. Okey, kita lihat diandaikan Malaysia mengekspor 50 kg getah ke Thailand. Okey, kita andaikan Malaysia mengekspor 50 kg getah ke Thailand. Jadi kita lihat apa yang berlaku kepada pengeluaran getah di Malaysia. Okey, oleh kerana Malaysia mengekspor 50 kg getah ke Thailand, maka kita lihat jadual untuk bahagian getah 200. Pada mulanya kita tolak dengan 50 sebab 50 telah diekspor ke Thailand bersamaan dengan 150. Bermakna pengeluaran getah atau kuantiti getah di Malaysia hanya 150. Sebab sebanyak 50 kg telah dihantar ke Thailand. Kita lihat getah di bahagian bawah untuk Thailand 0 tambah 50 sama dengan 50. Tambahan 50 itu adalah datangnya daripada Malaysia. Dan kalau kita lihat jumlah pengeluaran dunia masih kekal 200. Okey, apabila Malaysia mengekspor 50 kg getah ke Thailand, maka Thailand akan membayar atau menukarnya dengan beras merujuk kepada kadar pertukaran 1 kg beras sama dengan 1 kg getah. Bermakna kalau kita lihat di sana bagi Thailand untuk pengeluaran beras mula-mula 160, kemudian tolak 50 bersamaan dengan 110. Tolak 50 itu adalah Thailand membayar kepada Malaysia merujuk kepada kadar pertukaran 1 kg beras bersamaan dengan 1 kg getah. Dan kalau kita lihat sebanyak 50 kg beras Thailand telah dihantar ke Malaysia. Sebab itu kalau kita lihat bagi Malaysia ada tambahan sebanyak 50. Maka di Malaysia 0 tambah 50 bersamaan dengan 50. Dan jumlah pengeluaran dunia adalah 160 kekal. Ini bermakna kalau kita lihat selepas perdagangan antarabangsa, kita lihat jadual di bawah, kita ambil nilai terakhir selepas perdagangan bagi Malaysia. Sekarang kalau kita lihat beras adalah 50 dan getah adalah 150, manakala Thailand beras adalah 110 dan getah adalah 50, manakala jumlah pengeluaran dunia adalah beras 160 dan getah adalah 200. Ini adalah selepas perdagangan antarabangsa. Kita akan rumuskan perbincangan faedah mutlak. Okey, sekarang kita akan lihat paparan. Lihat terdapat 3 jadual. A adalah sebelum pengkhususan. Jadual ini menunjukkan sebelum pengkhususan. B adalah selepas pengkhususan dan C adalah selepas perdagangan antarabangsa. Okey, perhatikan ketiga-tiga jadual dan sekarang kita akan lihat faedah yang dinikmati oleh negara Malaysia dan negara Thailand dan seterusnya pengeluaran dunia selepas berlakunya pengkhususan dan seterusnya melakukan perdagangan antarabangsa. Okey, sekarang kita akan lihat dahulu bagi negara Malaysia. Bagi negara Malaysia, kuantiti pengeluaran getah bertambah daripada 100 kg iaitu sebelum pengkhususan kepada 150 kg selepas perdagangan antarabangsa. Ini menunjukkan pertambahan sebanyak 50 kg. Manakala bagi beras, kuantiti beras adalah kekal kepada 50 kg. Bagi negara Thailand pula,
Kuantiti beras bertambah daripada 80 kg yaitu sebelum pengkhususan kepada 110 kg selepas perdagangan antarabangsa. Ini menunjukkan pertambahan kuantiti beras sebanyak 30 kg. Manakala bagi getah, kuantiti getah bertambah daripada 40 kg sebelum pengkhususan kepada 50 kg selepas perdagangan antarabangsa. Ini menunjukkan pertambahan sebanyak 10 kg. Sekarang kita akan lihat bagi pengeluaran dunia. Bagi beras, kuantiti beras bertambah daripada 130 kg sebelum pengkhususan kepada 160 kg yaitu selepas perdagangan antarabangsa. Ini menunjukkan pertambahan sebanyak 30 kg bagi pengeluaran beras. Seterusnya, bagi getah, kuantiti getah bertambah daripada 140 kg sebelum pengkhususan kepada 200 kg selepas perdagangan antarabangsa. Ini menunjukkan kuantiti getah mengalami pertambahan sebanyak 60 kg. Ini menjelaskan faedah ataupun keuntungan yang dinikmati oleh negara Malaysia dan negara Thailand kerana mengkhusus dalam pengeluaran barangan yang mana mempunyai faedah mutlak dan seterusnya melakukan perdagangan antarabangsa. Oke, semoga pelajar-pelajar dapat memahami konsep faedah mutlak, andaian-andaian, kemudian proses pengiraan sebelum pengkhususan, selepas pengkhususan, dan selepas perdagangan antarabangsa. Bagi pertemuan yang akan datang, kita akan memfokuskan ataupun cikgu akan fokuskan perbincangan kepada faedah berbanding. Oleh itu, jangan lupa untuk mengikuti pertemuan pada tutorial yang akan datang untuk membincangkan faedah berbanding. Sekian dan terima kasih.